Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 17 Disember. Membanggakan, Sekolah Kebangsaan SK Temung di Serian menerima insentif berjumlah RM25,000 daripada Kerajaan Negeri atas kejayaan pasukan sekolah tersebut dalam Festival Filem Sekolah Antarabangsa Alvorada, Brazil. Insentif berkenaan disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg kepada guru besar sekolah tersebut, Cleveland Raiden, pada satu majlis ringkas di Wisma Bapa Malaysia, Putrajaya, Kuching. Saya rasa bahawa kemenangan di tahap antarabangsa ini sudah tentu memberikan kita satu budaya. Anak kita ini boleh dididik dan diasuh sebagai satu perusahaan yang akan memberi manfaat kepada mereka. Mengulas lanjut, beliau berkata kejayaan dua murid berkenaan bukan sahaja atas bakat mereka dalam karya animasi tetapi juga kreativiti iaitu jalan cerita yang menarik selain turut diselitkan dengan budaya tempatan iaitu permainan batu seremban. Baru-baru ini dua murid tahun 5 sekolah itu, Magres Sawit dan Nabiatul Dania Zulfika Muhammad Zulfadli, mengharumkan nama negara selepas hasil karya bimbingan dua cikgu sekolah itu berjaya menempa nama pada Festival de Cinema Escola de Alvorada di Brazil. Mereka berjaya memenangi anugerah Best Film by Popular Jury bagi filem animasi pendek dalam kategori skala rendah menerusi karya bertajuk Batu Bijanji atau Batu Perjanjian dalam persahabatan dua orang kawan baik bernama Bibi dan Sarah. Sementara itu, Guru Besar SK Temung Cleveland Raiden berterima kasih kepada pelbagai pihak yang banyak membantu pihak sekolah dalam penyertaan pada festival berkenaan. Terima kasih kepada mereka yang terlibat, terutamanya Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Kita mengucapkan terima kasih kerana memberi sokongan PPD Serian, lebih-lebih lagi lah, dan semua staf dan kaki tangan SK Temung yang telah banyak membantu dalam menyiapkan filem ini dalam masa 10 hari. Manakala bagi Magres dan Nabiatul, mereka yang tidak menyangka akan dapat meraih anugerah pada festival itu berhasrat untuk menghasilkan lebih banyak filem animasi di peringkat sekolah menengah kelak. Saya memang tak sangka yang kami akan menang filem ini. Lagipun dekat Brazil tu jauh dan saya tu rasa bangga, rasa bersyukur dengan rezeki yang Tuhan bagi. Kami ingin meneruskan kejayaan ini sampai masuk ke sekolah menengah nanti. Masyarakat perlu menghormati keputusan kerajaan negeri yang menetapkan individu dari luar Sarawak masih perlu menjalani kuarantin apabila balik ke negeri ini, khasnya pada musim perayaan ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata ia dilaksana bagi mengawal jangkitan COVID-19 di negeri ini. Beliau yang juga Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, tata cara itu masih dikuatkuasakan memandangkan ketika ini langkah tersebut dilihat efektif untuk mengawal penularan virus COVID-19. Walau bagaimanapun ujarnya, JPBN telah mengeluarkan tata cara kemasukan baharu pada 14 Disember lalu iaitu bersetuju mengurangkan tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 10 hari. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan pensanitasi tangan di Dewan Undangan Negeri Lama Putrajaya, Kuching. Sementara itu, pada majlis tersebut, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Sarawak menyerahkan 20 kotak pensanitasi tangan kepada JPBN Sarawak serta risalah panduan penggunaan sanitasi tangan untuk mendidik masyarakat menggunakan cecair sanitasi tangan dengan betul. Selain JPBN Sarawak, persatuan itu juga turut mengedarkan pensanitasi tangan kepada kira-kira 100 agensi, jabatan serta badan bukan kerajaan di Sarawak. Dalam pada itu, setakat semalam, jumlah kes COVID-19 di Sarawak kekal 1,075 kes apabila tiada kes baru yang dikesan, manakala daerah Serian kekal berstatus kuning dengan 2 kes jangkitan tempatan.
Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan hanya satu kluster masih aktif di Sarawak iaitu kluster besi Kuching dengan kes positif kekal 12 orang termasuk kes indeks. Terdapat satu kes pulih dan dibenarkan discharge daripada Hospital Miri semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes pulih di Sarawak sebanyak 1,046 kes iaitu 97.3% daripada jumlah keseluruhan kes positif yang direkodkan di negeri ini. Penggunaan teknologi baharu dalam bidang pertanian berupaya tingkatkan produk pertanian penduduk di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, para petani perlu memanfaatkan teknologi baharu untuk meningkatkan taraf dan sosioekonomi mereka. Selari dengan hasrat itu, beliau menyatakan kerajaan negeri amat menitik berat pembangunan pertanian dalam kalangan penduduk di kawasan luar bandar. Katanya lagi, ini jelas dibuktikan dengan adanya program peruntukan fasiliti pertanian AFF yang merupakan satu inisiatif kerajaan Sarawak untuk merancangkan lagi sektor pertanian dan menjaga kebajikan masyarakat tani khasnya. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan program jangkauan komuniti pertanian Agrikop di Rumah Amas Jikang Julau. Tambahnya, kerajaan Sarawak juga mempunyai banyak perancangan pembangunan untuk Dun Meluan termasuk mewujudkan pusat pengumpulan pertanian. Pada majlis tersebut juga turut diadakan sesi ceramah berkenaan teknologi penanaman terum asam dan halia secara vertigasi oleh pensyarah Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Mike Jiwan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak dijangka menerima sebuah aset baharu iaitu vesel KM Tun Fatimah tahun hadapan. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Mat Yunus mendedahkan kapal sepanjang 83 meter dengan kru seramai 50 orang itu sekarang masih dalam proses latihan di Pelabuhan Kelang. Jelas beliau, APMM memerlukan kapal yang besar untuk menjalankan operasi berikutan kapal tersebut boleh berlayar di laut dengan jangka masa yang lebih lama. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas pelaksanaan penentuan tahap kecekapan dan kesiapsiagaan PTKK APMM di Kuching. Jelas beliau, PTKK harus dijalankan sekiranya kapal telah menjalani senggaraan atau tidak beroperasi melebihi 3 bulan. Pertukaran melebihi kru kapal termasuk menerima aset atau kapal baharu. PTKK ini amat penting untuk kita laksanakan ke atas semua aset APMM di Maritim Sarawak khasnya lah. Dalam pada itu, beliau mendedahkan sepanjang tahun ini sebanyak 67 vesel ditahan atas pelbagai kesalahan daripada 14,746 pemeriksaan ke atas vesel. Mengulas lanjut, katanya sebanyak 2 operasi telah dilaksanakan bagi memerangi kapal nelayan asing setakat semalam iaitu Op Naga Timur dan Op Kuda Laut. Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang akan memperhalusi pengurusan mangsa banjir yang lebih selamat terhadap petugasnya di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Ia sebagai langkah keselamatan dalam pengurusan bencana sekiranya PPS diaktifkan selain menepati prosedur yang lebih teratur di PPS ketika berdepan pandemik COVID-19. Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri JPBN Lawas yang mewakili APM Limbang, Pegawai Pertahanan Awam Lieutenant Nurul Nikmah Abu Samah berkata, perkara itu adalah keutamaan yang perlu dipatuhi petugas. Petugas di pusat pemindahan yang berdepan dengan mangsa-mangsa banjir yang kita tidak tahu status kesihatan dia macam mana, dan dari situ kami menyediakan kelengkapan PPE level 2 iaitu seperti face shield, apron dan juga glove lah semasa pendaftaran mangsa di PPS. Beliau berkata demikian selepas latihan simulasi pengurusan PPS di Dewan Masyarakat Mendamin Limbang. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM Limbang akan membantu agensi sedia ada mendepani individu di luar kawalan emosi yang mencetuskan kekecohan ketika proses pemindahan dan penempatan mangsa di PPS. Pegawai Ketenteraman Awam, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang, ASP Khairul Rizwan Ahmad bagaimanapun memberitahu tidak akan dibuat secara berperingkat dan bergantung kepada situasi semasa.
Peringkat pertama, sekiranya mangsa ada menimbulkan kekacauan, tidak puas hati, di situ pihak JKM yang menyediakan diorang punya kaunselor penasihat untuk ambil tindakan pertama. Sekiranya masih juga di luar kawalan pihak JKM, barulah pihak PDRM akan ambil tindakan sewajarnya. Sementara itu, ASP Khairul Rizwan memberi jaminan mereka yang dipindahkan tidak perlu khawatir dengan harta benda, memandangkan rondaan tetap dilakukan selain berkolaborasi bersama agensi keselamatan lain seperti Bomba dan Angkatan Pertahanan Awam bagi memantau keadaan keselamatan rumah. Pasukan Tentera Darat Malaysia TDM dari Markas 1 Division berjaya menghalang cubaan masuk 5 pendatang asing tanpa izin parti ke negeri ini. TDM menerusi kenyataan media semalam memberitahu kejadian tersebut berlaku di 4 kejadian berbeza Selasa lepas di sempadan antarabangsa Malaysia-Indonesia. Kejadian pertama berlaku sekitar pukul 12.40 tengah hari di sektor Balai Ringin ketika sepasukan anggota sedang membuat pemeriksaan dan berjaya menahan 2 orang awam dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan ke Malaysia dari arah sempadan. Manakala kejadian kedua pula semasa anggota sedang melaksanakan operasi di sektor Lubuk Antu sekitar pukul 1.30 petang menjumpai 3 beg penuh berisi pakaian harian yang ditinggalkan di tepi pokok kelapa sawit yang dipercayai telah ditinggalkan sebelum melarikan diri. Sementara itu, penahanan ketiga berlaku sekitar pukul 3 petang di sektor Balai Ringin semasa kumpulan ronda berkenderaan yang bertindak atas maklumat risikan yang diterima berjaya menahan 3 orang awam dalam keadaan mencurigakan sedang berjalan ke Malaysia dari arah sempadan antarabangsa Indonesia ingin merentasi sempadan Malaysia-Indonesia. Kejadian keempat pula berlaku di sektor Tebeduk sekitar pukul 5.30 petang. Anggota ronda turut menjumpai 10 beg guni penuh berisi pakaian, alat solek, ubat-ubatan dan rempah ditinggalkan di belakang rumah kosong tersebut. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Dengan itu, saya Abang Muaz Liam Abdul Samad. Sehingga berjumpa lagi.